anhu, Nabi mengatakan bahawasanya ana za'imun fi rabadil jannah. Kata Nabi SAW, aku ini pertama aku akan jamin kepada kalian, kalian akan berada di halaman syurga. Yang pertama, bagi mereka yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apabila melawak mereka akan bercakap yang benar. Satu. Kemudian yang kedua, wa bi baitin fi wasatil jannah. Dan kata Nabi SAW, aku akan jamin bagi mereka yang untuk berada di pertengahan syurga. Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bagi mereka yang meninggalkan berbantah-bantah, tak bergaduh, tak berkelahi dengan orang, sekalipun mereka ini muhiqqan, orang yang benar di pihak yang benar. Tak payahlah, tak apalah. Kita kadang-kadang duk bertengkar dengan orang, biarkan, tinggalkan. Jadi Nabi jamin orang-orang yang tinggalkan perbalahan bertengkar, walaupun kita di pihak yang benar, maka Nabi jamin kita duduk di wasatul jannah. Kemudian Nabi sebut dalam satu hadis, wa bi baitin fi a'lal jannah. Dan aku jamin bagi mereka ini akan dapat syurga yang paling tinggi sekali, liman hasuna khuluquhu, bagi mereka yang mana tinggi akhlaknya, baik akhlaknya. Maka ini Nabi SAW jamin untuk berada dalam syurga yang paling tinggi sekali, iaitu syurga Firdausil A'la. Ya Karim ya Wahhab, adkhilna jannatal firdausil a'la bighairi hisab ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak ni masya-Allah disebutkan para ulama bahawasanya di antara jalan terdekat untuk kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu disebutkan bahawasanya kata Nabi, tidaklah aku diutuskan melainkan liutam mimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan kalau kita lihat bagaimana kita dalam kitab Syama'il ini, dia membincangkan yang zahirnya pada bab yang pertama sekali berkaitan dengan sifat tubuh baginda Nabi SAW. Tubuh Nabi yang begitu sempurna, kalau pandang pada zahirnya begitu sempurna. Kata Sayyidina Hasan bin Sabit, ka'annaka khuliqta ma tasha', seakan-akan engkau diciptakan seperti mana yang engkau suka ya Rasulullah. Tidak ada satu pun langsung padanya aib. Itu kalau bentuk tubuh Nabi. Kalau zahir Nabi telah sempurna, maka begitu jugalah batin Nabi, dalaman Nabi SAW ini lebih lagi sempurna. Disebutkan bahawasanya sifat-sifat akhlak Nabi SAW semuanya sifat agung. Kerana apa? Illa bijudin ilahi. Itu merupakan semuanya daripada kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat bagaimana kita sedia maklum, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menyifatkan tentang akhlak baginda Nabi SAW. Sayyidatina Aisyah mengatakan, kana khuluqul Quran, adalah akhlak Nabi kita SAW ini sama seperti mana Al-Quranul Karim, iaitu ta'addub bi'adabihi, beradab seperti mana indahnya dalam adab Al-Quranul Karim, wa takhalluqu bimahasinihi, dan berakhlak dengan keindahan-keindahan dalam Al-Quran. Kemudian maka Nabi ini akan sepatuh segala apa sahaja arahan dalam Quran, arahan daripada Allah dan juga larangan daripada Allah, Nabi akan tetap patuh. Kalau kita baca dalam Quran, quzil afwa, hendaklah kamu ini ada sikap bermaaf-maafan. Maka di antara akhlak Nabi SAW ini paling suka memaafkan orang, walaupun terhadap musuh. Kalau kita baca ayat Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah Ta'ala perintahkan untuk kalian berlaku adil dan juga berbuat baik. Maka yang paling adil siapa dia? Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling melakukan ihsan, berbuat baik siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita berjumpa bila Allah sebut wasbir wa ma sabruka illa billah, sabarlah kamu dan tidak adalah kamu bersabar melainkan dengan Allah Ta'ala. Maka siapa yang paling bersabar? Melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut fa'fu anhum wasfah wal ya'fu wal yasfahu. Kalau kita tengok semua arahan-arahan itu dalam Quran, sama ada arahan semuanya Nabi SAW ada Nabi buat, semuanya lengkap. Manakala untuk larangan semuanya Nabi SAW terus tinggalkan. Maka sebab itu kalau kita lihat, Al-Imam Arif As-Sahrawadi mengatakan bahawasanya sebenarnya Sayyidatina Aisyah ini nak sebut bahawasanya kana khuluquhu khuluqullah. Sayyidatina Aisyah sebenarnya nak sebut adalah akhlak Nabi SAW itu ialah sebagai akhlaknya akhlak Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Aisyah nak sebut yang demikian. Tetapi kenapa istihyaan min subahatil jalal, kerana malu nak sebut yang dengan perkara demikian, takut orang salah anggap. Sayyidatina Aisyah sebut, kalau Sayyidatina Aisyah sebut
Nabi berakhlak macam mana akhlaknya Allah Ta'ala, takut orang salah anggap. Maka Nabi Sayyidina Aisyah sebut akhlaknya Nabi macam mana Al-Quranul Karim. Tidak ada cacat celah, tidak ada boring kalau kita baca Quran, semuanya indah-indah belaka. Di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, orang-orang arifin mengatakan bahawasanya nama-nama Allah Taala ni semuanya sesuai untuk kita letakkan sebagai nama Nabi, sebagai akhlak nama Nabi Muhammad, sebagai akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kecuali nama Allah saja. Jadi sebab tu kalau asma Allahul Husna, kita letak Ar-Rahim, kita letak Abdul Rahim, kita letak Abdul Rahman, kita letak Abdul Jalal, kita letak Abdul Rauf, maka itu semuanya layak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kata para ulama. Yang kedua kata para ulama lagi disebutkan dalam Jam'ul Wasail, kalau sekiranya makna-makna Al-Quran itu tidak ada penghujungnya, satu lautan yang sangat luas Quran ni kalau kita buka kita cari, maka begitu juga tentang akhlak baginda Nabi Muhammad SAW itu sangat luas perbahasannya, tidak ada penghujung, seolah-olah tidak jumpa penghujungnya. Seperti mana laut yang tidak bertepian, jauh sangat. Dan dikatakan bahawasanya seluruh akhlak-akhlak manusia yang ada ini semuanya terkumpul adanya asalnya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Hasan Ar-Harrani radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenapa akhlak Nabi SAW ini begitu tinggi? Kerana disebabkan arfanu qalbuhu alaihi salatu wassalam, tingginya pengetahuan baginda Nabi SAW ni Rabbihi Azza wa Jalla. Tingginya Nabi SAW ini kenai Allah Subhanahu wa taala, maka menyebabkan tingginya akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sebab tu lagi mana kita kenai Allah Taala, lagi hebat akhlak kita. Lagi kita kenal Allah Taala ini yang maha kuasa, kita akan kenal kita ini tidak ada apa-apa. Kita kenal bahawasanya Tuhan ini kaya, ghani, dan kita akan kenal kita ini orang yang fakir. Maka kita akan lebih lagi berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebab tu tidak ada benda yang Allah Ta'ala sumpah dan Allah sebut satu saja berkaitan dengan akhlak Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sumpah wa innaka dengan nun taukid satu. Lam la'ala khuluqin azim. Lam satu lagi, kemudian ni sebuah sebut pula perkataan azim. Ini menunjukkan bahawasanya tingginya akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi insya-Allah sebagai pembuka saja pada malam ni, kita akan sambung seterusnya daripada kita dengan tausiah daripada guru kita insya-Allah. Sekali saja Habib insya-Allah. Tak boleh nak teruskan lebih-lebih insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfiru lakum. Insya-Allah kita dengar berikan luang seluas-luasnya kepada guru kita Habib Ibrahim bin Syekh Abu Bakar Salim, hafizahullahu taala wa ra'ah, untuk sama-sama kita mendengar tausiah, kita catat, kita ambil faedah supaya kita kongsi